でももし生まれ変わったらことわざにあるように道が遠ければ景色も広い。一言加えたい。景色も広いとは、私がいた国の歴史、文化、出来事の知識と勉強も広くなるです。Angan-anganku untuk meneroka negara-negara luar sebahagiannya sudah terlaksana. Namun, ada lagi satu keinginanku untuk menjelajahi sebuah negara yang kecil, harmoni cara hidup mereka, aman, mempunyai majoriti penduduk yang beragama Islam dan memegang prinsip Melayu Islam beraja. Pengajian singkatku di negara Brunei Darussalam sebelum ini memberikan aku sedikit sebanyak pendedahan mengenai latar belakang Brunei. Khairani, teman yang ku kenali daripada sosial media dan merupakan anak jati Brunei. Dia banyak mengetahui latar belakang sejarah negaranya. Aku berterima kasih kerana mempunyai sahabat yang membolehkan aku mengenali lebih dekat lagi akan sejarah negara Brunei Darussalam. Negara Brunei Darussalam yang terletak di Pulau Borneo telah mencapai kemerdekaannya pada tahun 1984. Perjalananku dari negara kelahiranku menuju Bandar Seri Begawan terasa cepat dan aku seperti tidak percaya bahawa aku sudah sampai menjejakkan kakiku ke bumi bertuah negara Brunei Darussalam. Back here in Brunei. How's your flight here? Alhamdulillah, it was so smooth. Alhamdulillah. Mira, actually nasabarkan bawa Mira round-round Brunei lagi macam dulu. I know, I cannot wait to start this journey with you. Okay, jom. Assalamualaikum. Nama saya Khairani dan saya adalah seorang yang aktif dalam media sosial dan gemar membuat konten video untuk blog saya sendiri. Saya sering dipanggil sebagai Khairani Ashri. Saya adalah kakak kepada 5 orang adik dan masih menuntut di Laksamana College of Business dalam jurusan perdagangan. Saya selalu mencabar diri saya sendiri dan matlamat terbaharu adalah untuk menguasai bahasa Mandarin selain daripada bahasa Inggeris. Saya berpendapat dengan mempelajari bahasa asing selain daripada bahasa ibunda adalah satu bonus. Saya percaya kepandaian berbahasa lain akan memudahkan lagi berkomunikasi dan membolehkan saya menceritakan dan mengongsikan mengenai sejarah-sejarah di negara ini. My name is Amira Sato and I'm a Japanese-Indonesian girl who recently graduated from the University Brunei Darussalam, or also known as UBD in Brunei. Hence why I took Bachelor of General Engineering majoring in Energy Systems. Oh, and I'm also the youngest in my family. I discovered lots of knowledge from them and my personal passion grew throughout the years. I've been actively creating online contents on my social media focusing on avant-garde, makeup and unique hijab styles. Alhamdulillah, I gained many supporters who are mostly Bruneians given the time I used to stay in their lovely, peaceful country.
And before you wonder, yes, saya boleh berbicara dalam bahasa Melayu. Kerana ayah saya orang Jepun dan ibu saya orang Indonesia, kami telah pergi ke merata tempat untuk menemui pelbagai budaya yang berbeza. Negara Brunei Darussalam menarik minat saya untuk melanjutkan pelajaran, tetapi saya tidak pernah mempunyai masa untuk mendalami sejarah negara ini. Tapi selepas tamat pengajian dan sebelum menyambung pengajian sarjana, saya fikir, mengapa tidak menggunakan masa untuk kembali ke sana dan mengetahui lebih lanjut tentang sejarah unik mereka, bukan? Pada masa yang sama, saya juga boleh membuat vlog untuk rakan-rakan penyokong saya di media sosial. Ia akan menjadi peluang yang hebat. Assalamualaikum. And hello. Welcome back to My Brunei 360 vlog. And Kai, boleh bagi tahu kami berada di mana sekarang? Right now, we're at bangunan Pusat Sejarah. Bangunan yang banyak menyimpan khazanah tua serta fakta-fakta sejarah yang lama mahupun yang baru, Mira. Wow, that's really interesting. Mira mau explore lagi yang lain? Of course I want to. I feel like there's more to explore here in Brunei, so let's not waste our time. Very true. Jump. Bangunan pusat sejarah ini ditubuhkan pada 26 Januari 1982 atas titah perkenan ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Pada tahun 1984, Pusat Sejarah diletakkan di bawah Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Bermula dari penubuhannya, Pusat Sejarah belum mempunyai bangunan yang tetap dan pada tahun 1985, Pusat Sejarah ditempatkan di bekas bangunan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam di Jalan Stony, Bandar Seri Begawan. Selepas itu, pada tahun 1987, Pusat Sejarah dipindahkan lagi ke bangunan bekas bangunan Pejabat Pelajaran Brunei juga di Jalan Stony. Oh, Kai, other than that, apakah peranan Pusat Sejarah ini? Other than that, peranan Pusat Sejarah ini ialah agar masyarakat sentiasa mengingati persejarahan negara Brunei Darussalam. Dengan secara yang langsung, jua dengan cara ini, Mira dapat memupuk lagi rasa cinta kepada sejarah serta menanamkan rasa cinta kepada raja, agama, bangsa dan negara. That's really nice. Mira, tadi masa ini berada di pameran 3 dekad negara Brunei Darussalam as stated di sana. So, let's go. Kai akan bawa Mira lagi jalan-jalan di sini. Let's go. Melalui batu tarsilah, ramai orang boleh tahu mengenai sejarah di belakang keturunan raja-raja. Mengapakah ia dinamakan batu tarsilah dan apakah sejarah di belakangnya? Okey, batu ini ia dinamakan batu tarsilah kerana batu ini ada mencatat dan menceritakan tentang silsilah keturunan raja-raja Brunei. Jadi mengenai dengan sejarahnya, sebenarnya batu tarsilah ini dibuat di atas kehendak Sultan Muhyiddin, Sultan Brunei ke-14 dan juga Sultan Hussein Kamaluddin, Sultan yang ke-16. Walau bagaimanapun, hasrat itu hanya dapat ditunaikan semasa zaman pemerintahan Sultan Muhammad Tajuddin, iaitu Sultan Brunei yang ke-19. Di manakah
lokasi batu ini sebenarnya? Okay, Batu Tersilahan ni ia terletak di Kubah Makam Diraja di Jalan Tutong, Bandar Seri Begawan. Okay, ia sebenarnya tidak jauh dengan makam Sultan Muhammad Jamalul Alam yang pertama, bersebelahan saja. Ada banyak nama yang tertulis dalam ini. Bolehkah kami tahu berapa nama-nama sultan yang ada tertulis pada Batu Tersilahan? Okey, nama-nama sultan yang ada ditulis dalam Batu Tersilahan ni ada seramai 19 orang. Dari Sultan Brunei yang pertama sampailah Sultan Brunei yang ke-20. Hanya seorang saja yang tidak tercatatlah dalam Batu Tersilahan ni. Okey, apakah peranan Batu Tersilah dalam Kesultanan Brunei? Okey, peranan Batu Tersilahan ni di dalam Kesultanan Brunei yang sangat penting, iaitu terutama sekali ia sebagai sumber rujukan mengenai dengan Susu Galur atau silsilah Sultan-Sultan Brunei yang memerintah dari tahun 1363 sehinggalah 1807, iaitu dari Sultan Brunei pertama Sultan Muhammad Shah sehinggalah Sultan Brunei yang ke-20, iaitu Sultan Muhammad Jamalul Alam yang pertama. Wow. Adakah tempat ini dibukakan untuk kunjungan orang ramai? Okay, tempat ini sebenarnya ia memang dibukakan untuk orang ramai, sama ada secara bersendiri ataupun melalui Pusat Sejarah Brunei. Okay, jika dengan sendiri ataupun mana-mana sajalah ataupun sama dengan Pusat Sejarah Brunei, hendaklah mengimbas kod QR yang terdapat di sana sebagai rujukan kami, untuk rujukan kami lah di sana nanti. Terima kasih Tuan. Orang yang tidak memiliki rasa sejarah adalah seperti orang yang tidak memiliki telinga atau mata. Dan aku bersyukur kerana telah diajar terlebih awal untuk mengenali sejarah negeri sendiri sebelum mengetahui sejarah negara orang lain. Jangan sesekali melupakan sejarah. Itulah pesanan ayahku. Sejarah bukan sahaja mengenai tempat, masa dan peperangan. Ia adalah mengenai individu atau figura yang mengisi masa dan situasinya. Kamu harus tahu dan faham masa lalu, iaitu sejarah. Kerana untuk memahami masa sekarang adalah dengan mengetahui masa silam. Mira, Anitah yang dinamakan Batu Tersilah yang menceritakan salah silah atau keturunan Raja-Raja Brunei dari Raja Brunei yang pertama iaitu Awang Alap Pitatar sehinggalah Raja ke-19 iaitu Sultan Muhammad Tajuddin. Okey, bilakah baginda memerintahkan? Pemerintahan baginda ialah daripada 1795 sehinggalah 1807. Sejarah Batu Tersilah menceritakan keturunan Raja-Raja Brunei iaitu dari Raja yang pertama sehingga Raja Brunei yang ke-19. Aku amat bernasib baik kerana sedikit sebanyak dapat mengetahui susur galur Raja-Raja Brunei yang memerintah. Dan tidak sah jika tidak melawat ke Kubah Makam Diraja. Kubah Makam Diraja merupakan tempat persemadian Raja-Raja Brunei yang telah lindung atau mangkat.
Nah Mira, Tani sudah sampai ke destinasi Tani. Ini dinamakan Makam Diraja Brunei, The Royal Brunei Museum, dan di sinilah tempat Raja-Raja Lindung. Mira faham apa arti lindung? Apa maksudnya tu, Kai? Lindung ialah meninggal dan ia adalah bahasa istana yang digunakan untuk raja-raja. Dan di sinilah tempat raja-raja dan waris-warisnya lindung. Okey. Kairani, how about Makam Diraja? Bila dibina? Oh, Makam Diraja pula ia dibina pada zaman pemerintahan Sultan Omar Ali Saifuddin yang pertama. Dari segi binanya pula, ia adalah gabungan gaya Islam, moden dan Melayu tempatan. Dan untuk pengetahuan Mira juga, Sultan Omar Ali Saifuddin yang pertama ialah Raja Brunei yang pertama yang disemadikan di makam ini. Okey, bila dia lindung? Pada tahun 1795. Okey Mira, ada lagi satu tempat makam diraja iaitu Makam Sultan Bolkiah. Ia terletak di Kota Batu. Okay, let's check it out. Makam Bolkiah tempat persemadian Sultan Bolkiah iaitu Sultan Brunei yang kelima. Melihat secara lebih dekat memang satu kepuasan, manakan tidak, kerana selama ini aku hanya berkesempatan melihatnya melalui halaman sosial. Sultan Bolkiah turut diberi gelaran Nakhoda Ragam kerana kegemarannya yang membawa balik gendang atau bunyi-bunyian setiap kali selepas balik menjelajah negara-negara luar. Lindung pada 1524 ketika dalam pelayaran baginda membawa permaisuri baginda iaitu Puteri Laila Mencanai balik ke Brunei. Kairani, kalau tidak silap Sultan Bolkiah merupakan Sultan Brunei yang kelima, betul kan? Ngam sudah tu. Baginda juga digelar sebagai Nakhoda Ragam dan sebab bagindalah juga Brunei menjadi maju dan terkenal. Kenapa baginda digelar Nakhoda Ragam? Nakhoda Ragam. Baginda digelar sebagai Nakhoda Ragam kerana baginda sentiasa merantau keluar negeri dan apabila baginda balik ke Brunei, baginda akan membawa nobat atau gendang kebesaran diraja. Dianggarkan baginda memerintah negara Brunei Darussalam pada tahun 1485 dan baginda lindung pada tahun 1524 semasa pelayaran membawa permaisurinya ke Brunei iaitu Puteri Laila Mencanai. Amat menarik jalan cerita dia. Tidak jauh dari makam Sultan Bolkiah terletak makam Sultan Sharif Ali. Berasal dari keturunan Taif, Sultan Sharif Ali dipuji dengan kewarakannya dan merupakan Sultan Brunei yang ketiga dan memerintah Brunei tua pada tahun 1425 sehingga 1432. Sultan Sharif Ali memerintah Brunei pada tahun 1425 sehingga 1432. Baginda merupakan Sultan Brunei yang ketiga dan baginda berasal dari keturunan Taif dan dipercayai keturunan dari Nabi Muhammad SAW. So Mira, masa ni kita ni berada di makam Sultan Sharif Ali. Baginda memerintah Brunei pada tahun 1425 sehingga 1432. Mira mau tahu lagi lanjut? Tak kisah dalam. Baginda dijodohkan dengan puteri kepada Sultan Ahmad yang bernama Puteri Ratna Kesuma.
Baginda dijadikan Sultan yang ketiga oleh Sultan Ahmad memandangkan Sultan Ahmad tidak mempunyai anak lelaki. Kerana baginda dilihat sebagai mubaligh Islam, rakyat jelata bersetuju untuk menjadikan baginda sebagai Sultan Brunei yang ketiga. Okay, Kai, so we have reached the end of our vlog today. So Mira, what do you think about our day today? It was very, very informative because I got to learn a lot of Brunei's history, especially the previous sultans of Brunei. True. I cannot wait on our next destinations. Yes, so true. And Which it will will be in the next episode. That's true. So see you guys very soon. Sayonara. Kunjunganku ke negara Brunei Darussalam kali ini amat bermakna. Meskipun singkat, namun aku amat berpuas hati dengan apa yang aku perolehi dan terokai. Terima kasih ku ucapkan kepada sahabat baikku Kai yang banyak memberikan aku info-info yang bukan sedikit mengenai Brunei. Betul kata pepatah, memahami masa kini, kita harus tahu dan mencari masa lalunya. Begitulah sejarah dan aku amat bertuah kerana berkesempatan berkunjung ke salah satu tempat yang selalu menjadi tarikan para sejarawan.